warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Johari selaku Imam Masjid Jamiah Hikmah Batu 20 Kuang. Pada hari ini saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk mewakaf sedikit sebanyak pembinaan masjid baharu. Marilah kita bersedekah dan berwakaf untuk mendapatkan keberkatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru je tengok secara visual pembinaan Masjid Al-Hikmah pun dah rasa berbunga-bunga, hati kita tak sabar nak tunggu bila agaknya siapkan. InsyaAllah sama-sama kita mengetahui dengan lebih lanjut perkembangan terkini tentang wakaf pembangunan Masjid Jami Al-Hikmah. Tentunya di sebelah kanan Farah adalah Imam 1 Masjid Jami Al-Hikmah, Tuan Haji Wan Ismail Wan Hamad, dan di hujung sana adalah yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi, Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Jami Al-Hikmah Batu 20 Kuang, Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tuan Haji, tentunya soalan mukadimah kita ini secara rasminya kita nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi pengenalan tentang Masjid Jami Al-Hikmah Batu 20 Kuang, Selangor ini. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak TV Al-Hijrah Sama-sama kerana menjemput kami dari Masjid Jami Al-Hikmah Batu 20 Kuang untuk hadir ke program Tumulba Bicara pada hari ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan serta para pendengar sekalian, Masjid Jami Al-Hikmah ini telah pun didirikan, dibina pada tahun 1923. Masya Allah. 1932 terbalik. 1932. 1932. Dan sehingga hari ini masjid ini telah pun berusia 90 tahun. Kalau kita kira kan, 90 tahun. Dan masjid tersebut telah didirikan dengan ahli karya pada masa itu. Masa itu lebih kurang tahun 1932, di mana masjid yang tertua sekali di dalam negeri Selangor. Salah satu daripada masjid yang tertua di negeri Selangor. Dan ianya telah diresmikan oleh Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Idris Shah Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj pada masa itu, pada tahun 1974. Jadi kalau kita kajikan balik sebagai seorang makhluk kita yang dicipta oleh Allah SWT, apabila kita telah meningkat umur 90 tahun sama dengan umur masjid ni, macam-macamlah kita masalah kesihatan kita hadapi masalah penyakit tiga serangkai dan lain-lain macam lagi. Begitulah juga dengan masjid ini, oleh kerana usia dah terlampau lanjut 90 tahun, jadi banyaklah masalah yang kita hadapi, terutama sekali tentang kerosakan sana kerosakan kini. Walau macam mana pun semuanya kita dapat atasi dengan adanya kerjasama daripada AJK AK yang begitu ambil berat tentang segala kerosakan itu. Masya Allah, itu dia. Dan juga Ustaz Firdaus ya, kita berkongsi tentang peluang untuk berwakaf kepada pembinaan Masjid Jami Al-Hikmah Batu 20 Kuang, Selangor ini. Jadi bagaimana Ustaz caranya dan juga perkembangan terkini bagi tabung dana wakaf pembinaan Masjid Jami Al-Hikmah ini? Silakan Ustaz. Berkaitan dengan tabung pembangunan dana Masjid Jami Al-Hikmah Batu 20 Kuang ini, yang difahamkan sekarang ini kita telah pun berada dalam sekitar 11 juta Ustaz. Alhamdulillah. 11 juta ringgit, dan kita memerlukan sebanyak 2.2 juta lagi untuk menampung dari sudut kos pembinaan tersebut, yang kalau boleh kita nak dapatkan sehingga sampai bulan Ogos ni. Itu di antara usaha yang kita cuba usahakanlah untuk dapatkan. Sebab kita perlukan, dan kalau boleh kita nak segerakan tentang pembinaan tersebut, memandangkan dari sudut keperluan jamaah yang sekarang ini semakin meningkat. Kalau dahulu kapasitinya hanya sekitar 800 orang, dan sekarang ini kita nak dapatkan seluas lebih kurang 1,500 orang jamaah yang akan berada di sana. Dan itu pun masih lagi tidak dapat menampung kawasan sekitar, sebab dianggarkan kawasan sekitar itu lebih kurang 10,000 daripada kalangan jamaah yang ada itu, yang mereka mungkin ada di kalangan mereka mungkin tidak dapat nak menunaikan solat disebabkan kapasiti yang terhad, dan mungkin ada di kalangan mereka terpaksa mencari-cari lokasi lain untuk menunaikan solat, khususnya solat Jumaat, disebabkan dari sudut kapasiti ruang yang agak terhad.
bagi jemaah yang ada. Jadi sebab itu kita begitu memerlukan dari sudut keperluan terhadap dana yang ada ini. Dah berapa peratus siap dah Ustaz? Projek ni perlu jalan lagi. Untuk projek pembinaan masjid ini dah berapa peratus siap? Projek masjid ni belum lagi dijalankan. Belum lagi dijalankan. InsyaAllah. Dijangka pada hujung tahun ini. Dan dana yang kita dah dapat sebagaimana yang Ustaz cerita tadi, 11 juta kita dah dapat. Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi kita kena cari dana tambahan sebanyak 2.2 juta lagi. Jadi sebagaimana dinyatakan tadi, kalau boleh yang sebanyak 2.2 juta tu kalau boleh pada penghujung bulan Julai. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan urusan, dipercepatkan insyaAllah pembinaannya, masya-Allah. Tuan Haji, boleh ceritakan sedikit dengan lebih lanjut kepada kita semua penonton-penonton setia. Assalamualaikum. Kebaikan berinfak. Ini untuk diri kita, untuk mak ayah kita, mungkin ada yang mak ayah kita yang dah pun meninggal dunia, untuk anak-anak kita dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Baik, berkaitan tentang persoalan tentang kebaikan berinfak di jalan Allah, khususnya dalam bab membina masjid. Yang pertamanya saya ingin mengambil sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Ibn Huzaimah. Di antaranya Rasulullah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sesungguhnya tempat yang sebaik-baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala iaitulah rumah-rumahnya yang bernama masjid. Sementara tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasar yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab di dalamnya kita mengingati Allah, kita membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, antaranya dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang itu seringkali berulang-alik ke rumah Allah, pastikan dalam dirinya ada bibit-bibit keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kelebihan berada di rumah Allah ini sendiri, Rasulullah pernah memberitahu kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi syai'in, hendak tak aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang apabila kamu lakukan Allah akan mengangkat darjat kamu, wa yamhullah al-khatayah, dan Allah akan membuang dan menghapuskan dosa-dosa kecil yang ada pada diri kamu." Salah satunya disebut kasratul khuta ilal masajid. Banyakkan kita bergerak dan berjalan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa kelebihan yang ada di rumah Allah. Melihat pula dari sudut sumbangan, kita nak sumbang pada tempat yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat yang serupa Allah menyentuh, antaranya dalam surah Al-Baqarah, ayat 241 itu Allah mengatakan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seumpama mereka yang menanam benih dan melahirkan 100 tangkai, 7 tangkai, setiap satu tangkai itu ada 100 benih-benih yang akan dilahirkan. 700 kali ganda pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Saba sebagai contohnya Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa yang kamu nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menggantikan adalah Allah. Maknanya setiap apa yang kita hulurkan kerana Allah, tidak mungkin akan berlaku kekurangan dan tidak mungkin akan berlaku kerugian dalam kehidupan kita. Sebab itu kita kena banyak berinfak di jalan Allah, khususnya dalam bab untuk membantu rumah Allah Subhanahu wa taala dapat diimarahkan di muka bumi ini. Masya Allah, satu penuntut yang begitu cantik sekali. Terima kasih Ustaz Firdaus Subhi, Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Jami Al-Hikmah Batu 20 Kuang, yang sudah berkongsi dengan kita kenapa kita patut berwakaf, kenapa kita patut berinfak. Wakaf pembangunan Masjid Jami Al-Hikmah mudah-mudahan menjadi kenyataan satu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada Tuan Haji Wan Ismail Wan Hamad, Imam 1 Masjid Jami Al-Hikmah, juga jutaan terima kasih saya ucapkan di atas segala peluang masa yang sudi datang ke saya. Assalamualaikum pagi ini, alhamdulillah memberi peringatan dan nasihat kepada kami semua. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan, dan saya doakan mudah-mudahan dapatlah disegerakan pembinaan masjid ini, insya-Allah. Amin. Saya doakan. Baiklah, itu sahaja. Sekian, ada segala maklumat tertera di kaca TV anda sekarang ini. Simpan maklumat ini sebab segalanya di hujung jari anda. Boleh senang saja boleh terus ke aplikasi bank kita dan sebagainya. Cepat-cepat kita wakafkan, kita sedekahkan kepada mereka yang memerlukan ketika ini, masya-Allah. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam.